Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama diberi adalah Nurul Atika binti Suhairi dan topik perbincangan yang akan saya bahas pada hari ini adalah buli. Buli telah menjadi isu yang mendesak sejak sekian lama. Ia ditakrifkan sebagai tingkah laku agresif yang tidak diingini yang melibatkan ketidakseimbangan daya yang nyata atau yang dirasakan. Ia wujud di pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya di kalangan kanak-kanak. Dan ia wujud dalam pelbagai bentuk. Salah satu bentuk buli yang amat biasa alam era teknologi ini adalah cyberbully. Tingkah laku ini sering berulang dan lama-kelamaan ia boleh memberi kesan serius kepada mangsa dan juga pembuli. Untuk menyelami topik ini dengan lebih mendalam, terdapat beberapa jenis bentuk buli umum seperti buli verbal. Buli verbal adalah jenis buli yang melibatkan buli secara lisan ataupun bertulis. Ini sering dilihat di sekolah, di kalangan kanak-kanak ataupun remaja. Tindakan yang boleh dianggap sebagai buli lisan merangkumi perbuatan seperti panggilan nama, komen-komen seksual, mengancam untuk berbuat jahat, mengejek dan juga ejekan yang berlebihan. Buli jenis ini biasanya mensasarkan isu-isu sensitif seperti bangsa, agama, status dan senarai untuk berterusan. Jenis buli lain yang sering berlaku di kalangan masyarakat ialah buli sosial. Buli sosial juga disebut sebagai buli secara relasional yang biasanya melibatkan mencederakan atau mempengaruhi reputasi atau hubungan seseorang. Ini termasuk tindakan seperti mengasingkan seseorang dengan sengaja, memberitahu anak-anak lain untuk tidak berkawan dengan seseorang, menyebarkan kabar angin tentang seseorang, memalukan seseorang di khalayak ramai, dan lain-lain. Akhir sekali, jenis buli yang lain adalah buli fizikal. Ini boleh dianggap sebagai bentuk buli yang paling berbahaya kerana ia melibatkan fizikal dan boleh membawa maut. Seperti namanya, buli fizikal melibatkan tindakan fizikal mencederakan seseorang dan ia juga merangkumi tindakan merosakkan harta benda seseorang. Ini termasuk tindakan-tindakan seperti memukul, menendang, meludah, bersandung, mendorong, mengambil atau melanggar barang seseorang, membuat isyarat tangan, kasar dan sebagainya. Antara tragedi yang berlaku disebabkan buli adalah seperti kes yang berlaku pada tahun 2017 di mana rakyat Malaysia dikejutkan dengan serangkaian kejadian buli yang berakhir dengan kematian Tenevan dan pegawai kadet tentera Zulfarhan Osman di tangan rakan sebaya mereka. Selalunya, buli berkait rapat dengan topik sensitif yang masih mempengaruhi masyarakat hingga ke hari ini seperti topik perkauman. Kes-kes buli yang bermotifkan isu-isu sensitif seperti buli yang bermotifkan perkauman mungkin halus pada usia muda, namun seiring berjalannya waktu, ia boleh membawa kesan negatif yang mendalam kepada masyarakat. Pendek kata, buli haruslah dicegah dari lapisan muda masyarakat kerana melentur bulu biarlah dari rebungnya. Buli boleh berlaku pada bila-bila masa. Sebagai contoh, dalam suasana sekolah, ini dapat terjadi pada waktu atau setelah waktu sekolah. Walaupun buli yang paling banyak dilaporkan berlaku di bangunan sekolah, peratusan yang besar juga berlaku di tempat-tempat seperti di taman permainan atau bas. Ia juga boleh berlaku semasa perjalanan ke atau dari sekolah di kawasan remaja atau di internet. Berfokus pada buli yang mengelilingi sekolah, satu kajian yang dilakukan di Malaysia mendapati bahawa 79.1% responden pelajar mereka terlibat dalam buli, sama ada sebagai pembuli ataupun mangsa.
Ini adalah peratusan yang amat tinggi bagi pelajar yang terlibat dalam buli dan seharusnya menjadi perhatian masyarakat. Ini adalah bukti yang cukup bagi masyarakat untuk sedar akan betapa seriusnya kes-kes buli dan seterusnya. Mengambil tindakan mengenai isu yang mendesak ini, namun persoalannya tetap sama. Apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membendung buli? Usaha yang akan saya bincangkan hari ini tertumpu pada buli di kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Kerana mereka adalah bahagian masyarakat yang paling rentan. Dalam usaha ini, ibu bapa, kaki tangan sekolah dan orang dewasa lain dalam masyarakat mempunyai peranan untuk mencegah buli. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil sekolah untuk mengurangkan buli di sekolah. Sebagai contoh, kaunseling harus diberikan kepada pembuli dan mangsa. Contohnya, Kingsley International School di Selangor. Memulakan penjagaan rumah di mana pengganggu dan mangsa mempunyai peluang untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sekolah juga harus menyebarkan sebanyak mungkin kesedaran mengenai buli melalui pelajaran kelas dan projek khas. Pelajar mesti dapat melaporkan kes buli dengan berkesan dan biasa dengan bahasa dan tingkah laku buli. Tambahan pula, sekolah harus mempunyai prosedur yang tepat ketika kes buli dilaporkan. Pembuli harus disedari akan akibat dari tindakan mereka dan sekolah perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan tindakan tersebut tidak lagi berulang. Akhirnya, sekolah harus mencari jalan untuk bekerjasama dengan ibu bapa untuk menyelesaikan kes buli secara membina tanpa melibatkan penguatkuasaan undang-undang. Selain itu, melihat pada aspek ibu bapa haruslah berkomunikasi dengan anak secara terbuka mengenai apa yang berlaku di sekolah dan menjalin hubungan baik dengan guru dan kaunselor sekolah. Ia juga penting untuk mencatat tarikh dan masa kejadian buli untuk digunakan sebagai bukti berlakunya kejadian tersebut. Bergantung pada tahap keterukan kes, ibu bapa boleh menghubungi sekolah atau pihak berkuasa tempatan untuk tindakan selanjutnya. Selain itu, mengajar anak-anak frasa yang selamat dan membina untuk bertindak balas terhadap pembuli juga penting sebagai langkah pertama untuk menentang pembuli. Contohnya, itu tidak bagus atau tolong tinggalkan saya sendiri dengan nada yang tegas. Namun, ia juga penting untuk mengingatkan mereka bahawa mereka tidak seharusnya berlawan dengan pembuli untuk mengelakkan keadaan menjadi lebih buruk. Tambahan pula dalam era teknologi ini, ibu bapa juga harus membiasakan diri dengan aplikasi dan peranti digital yang digunakan oleh anak-anak dan memberitahu mereka bahawa aktiviti dalam talian mereka akan diawasi. Dengan ini, anak-anak yang berpotensi menjadi pembuli cyber ataupun mangsa boleh dipantau. Akhir sekali, ibu bapa juga perlu menasihati anak-anak untuk tidak membalas atau meneruskan apa-apa mesej yang diterima untuk memutuskan rantaian buli cyber. Buli boleh membawa kesan yang berpanjangan. Mangsa, pengganggu dan bahkan orang yang melihatnya dapat mengalami kegelisahan dan kemurungan yang berpunca dari insiden buli. Jika tidak ditangani, ia akan berterusan sehingga dewasa. Menurut Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, buli mempengaruhi 84% kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Dalam beberapa cara ataupun bentuk, pendek kata, isu buli harus dipandang serius oleh semua lapisan masyarakat. Banyak mangsa masih menyimpan kes-kes buli mereka kepada diri sendiri dan tidak mengalami mereka
daripada mendapatkan pertolongan yang sepatutnya. Dengan ini, saya menutup bicara dengan Assalamualaikum dan terima kasih.